Dr. Sam, cakap pasal politik ni, mungkin kita switch gear sikit. Yang pertamanya saya nak tahu apa kedudukan pembayaran wang ihsan daripada tahun lepas, sebab saya difahamkan belum lagi jelas penuhnya. Ya. Untuk tahun 2023. 2023. Berapa lagi yang kerajaan persekutuan belum hantar ke Terengganu ni? Saya jangka yang belum dihantar untuk tahun 2023 ada lebih kurang 600 million. Bukankah ini sepatutnya menjadi benda automatik? Benda automatik sebelum-sebelum ini. So apa masalah dia sekarang? Masalah, saya pun tak tahu apa masalah dia. Ya. Saya pun tak tahu apa masalah. Sebab apabila, yalah, kita bercakap terus-terang. Ya. Apabila kita pilihan raya pada bulan November 11 2022, pada waktu itu Kerajaan Negeri Terengganu dah terima royalti pada bulan Mac 2022 dengan bulan September. Jadi selesailah. Tiba-tiba pilihan raya bulan 11. So debaran pertama kita ialah bulan 3 2023 lah. Terima ke tidak? dapat. Tengok-tengok bila mari bulan 3, yang diberi hanya untuk bayar emolument. Gaji. Bayar gaji. Tambahlah sedikit satu dua untuk perkara-perkara yang spesifik. Yang masih belum cukup sebagaimana yang sepatutnya. Masuk bulan 4 pun begitu, dan bila saya jumpa dengan Menteri Kewangan pertama, Orang masa tu seorang susah yang sama lah, Perdana Menteri lah. Dia cakap apa? Dia kata kita akan bagi tengok macam mana. Lepas Tengok tu, apa lagi? Itulah. Dr. Jadi Sam. sehinggalah bulan yang berikutnya, semasa berkunjung ke Hari Raya Madani di Terengganu, saya pun merayu sekali lagi supaya diberi sebagaimana biasa. Dia kata tunggu lepas pilihan raya negeri. Apa kaitan pilihan raya negeri dengan hak negeri Terengganu? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi saya punya jangkaannya ialah ada pihak lain yang memaklum kepada beliau, kalau diberi kepada Terengganu akan kuat nak hadap pilihan raya. Tak bagi pun kosong je. Tak bagi, itulah saya kata tak bagi pun kosong je. Tapi kalau boleh kita kembangkan topik itu, Dr. Sam, yang kejingan saya nampak sikit jawapan daripada MK2 tadi, Menteri Kewangan 2 di Parlimen, yang menggambarkan seolah-olah pembayaran itu akan melalui proses yang berbeza, akan sampai ke Terengganu tapi mungkin bukan dengan saluran yang berbeza. Adakah Dr. Sam boleh terima cadangan itu ataupun masih akan memperjuangkan seperti yang biasa? Andaian saya, Dr. Sam, sebab ada pengalaman sikit lah di kerajaan dulu. Mungkin dia akan tanya Kerajaan Negeri Terengganu, okay, you nak belanja untuk apa? Projek apa? Maka kalau dah tentukan projek itu, kita akan membiayai. Itu bukan andaian lagi dah. Itulah yang sedang berlaku. Sebab apabila pada bulan April, Mei, maka diminta Kerajaan Terengganu untuk menyenaraikan projek-projek. Untuk apa? Penggunaan wang ihsan. Penggunaan ini ke mana? Jadi bila kita semua itu kita dah bentang dalam bajet dan sudah ada, bukan rahsia. Mana-mana program yang kita buat bukan program rahsia. Semua dah dibentang bajet. Dan kita senarailah, sebab semua tu ada penggunaannya yang sah dari segi undang-undang. Jadi bila disebut senarai, katalah 20 senarai, tengok itu bayar bagi yang ni dulu dah, 2-3 dulu. Yang lain tu tak bagi lagi. So bulan berikutnya kita tulis surat pula, minta ni pula, okey, dia bagi itemize. So pembayaran secara itemize ini sangat menyukarkan kita lah. Sebab saya nak sebut antara perkara-perkara yang terkesan yang tak boleh kita nak buat walaupun kita dah komit kepada rakyat ialah pembinaan pusat untuk autisma. Jadi saya rasa tergendala bantuan kita kepada kita ada satu tempat pusat Quran Braille. Jadi ini contoh-contoh lah, dan banyak perkara-perkara lain yang kita sampaikan kepada rakyat. Dan saya fikir ini bukan sahaja menyukarkan kerajaan negeri, bahkan menyukarkan kementerian. Satu kerja baru pada pegawai-pegawai di kementerian untuk nak go through the item tu. Dan nak cuba find out betul ke item ni wujud. Jadi seolah-olah kita tidak melalui proses audit. Jadi oleh kerana proses audit kena ada setiap tahun. Dan yang sebelum-sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini tak pernah audit yang kita dapat, audit yang
Tak baik. Tak baik. Jadi apa yang menakutkan? Saya rasa lebih pada bayang-bayang lah. Adakah KJ. Datuk Seri rasa ada masalah kepercayaan antara satu sama lain? Problem of trust. Mungkin ataupun mungkin ada pihak-pihak tertentu yang memberi cocok lah kalau bahasa mudah, memberi gambaran kalau beri ke diorang ni boleh buat macam-macam. Bagi saya KJ, Dr. Sam sangat santun dalam penjelasan beliau. Tapi kita sekarang ni sebagai penganalisa, bukan hanya sekadar menyusahkan orang Terengganu. Tapi ini soal demokrasi kat KJ. Ya. Sebab kerajaan negeri ni menang 3-2-0. Jadi Kerajaan yang sah. di kerajaan yang sah, mereka ada hak lah untuk tentukan duit tu nak belanja macam mana. Bukan untuk dia semata-mata Dan request. everything pergi ke di audit. Audit of course. Audit. Ya, di audit. Terbuka. Ya. Jadi tak ada yang rahsia-rahsia. Jadi apa yang takut sangat? Dr. Sam, saya balik kepada ucapan sulong. Saya study ucapan sulong Dr. Sam. Saya tengok di YouTube dan sebagainya. Dr. Sam masih lagi sebut pendekatan bipartisan. You still mention bipartisan dengan nada yang sangat diplomasi. Saya pun tengok sidang akhbar yang Dr. Sam ada bersama dengan YB Ngakomeng, Menteri KPKT sewaktu penyerahan Pasar Payang di Kuala Terengganu, menampakkan bahawa pendekatan Dr. Sam yang diplomasi ini banyak menghasilkan kejayaan bersama antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Tapi dalam hal royalty ni, adakah mungkin Dr. Sam rasa pendekatan yang lebih agresif? Saya buat perbandingan sebab dalam PAS ni sekarang ni ada dua figura besar. Satu di pantai timur, satu di utara. Dan dia pernah datang sini. Mungkin kalau Sanusi berada di tempat Dr. Sam, dia tak jawab macam ni. Dia akan langgar habis. Saya faham. Adakah Dr. Sam rasa pendekatan yang lebih confrontational tu perlu dibuat? Ya. Saya sangat faham lah persoalan yang dibangkitkan oleh KJ. Bear in mind pada waktu ini saya naik Presiden PAS yang menjaga strategi dan research untuk parti for the whole nation. Jadi untuk merangka strategi dan sebagainya memang within reach. Okay? Memang saya cuba mengamalkan pendekatan yang diplomasi kerana saya lihat di contoh Terengganu dan Kelantan tahun 80-an yang KJ belum tanya ke soalan tu, tapi saya pasal sebut secara sepintas lalu, ketegangan politik yang berlaku antara PAS dan UMNO dalam masyarakat. Dia umpama bila satu pihak naik, dia tekan pihak satu lagi, apa perasaan dia? Mereka dinafikan pelbagai hak, mereka dinafikan beasiswa, mereka dinafikan bantuan-bantuan baja dan sebagainya akibat daripada warna politik yang berbeza. Dan benda ini real dan menyebabkan masyarakat dan rakyat yang terkesan itu tak tahan perasaan dia. Jadi suhu-suhu sebegini perlu diredakan dengan pendekatan yang lebih diplomasi, dan saya percaya pendekatan politik matang dan sejahtera yang saya cuba amalkan di suasana Terengganu itu diterima baik oleh rakyat sehingga menghasilkan keputusan yang kita capai. Dan saya sebut apabila kita ditekan royalty ini kepada rakan-rakan Exco dan rakan-rakan ahli-ahli yang berhormat di Terengganu, bahkan dalam pertemuan-pertemuan di Terengganu, kesabaran kita ni ada tahap dia. Ada batas. Ada batas. Ada kalanya mereka sebenarnya tidak perlu mengejutkan haiwan yang sedang tidur. Kalau dikejutkan, ialah dia umpama Newton second law lah. Bila ditekan dengan every force has a equal and opposite reaction. Betul, Sam? Ya, betul. Jadi bila sampai satu masa dan saya ada pelbagai langkah yang akan diambil, dan saya sudah sampaikan kepada orang Putrajaya bahawa sekiranya langkah diplomasi ini tidak memberikan hasil dan mereka masih lagi bergembira dengan mengenakan tindakan-tindakan yang pelbagai ini, saya akan step up my pressure dan akan gunakan pelbagai cara. Ada waktu dan ketikanya. Jadi it's their choice. It's their choice. They want to play along that line, then so be it. Jadi tapi persoalan yang saya nak tanya jugalah kepada mereka ini, is it worth it? Apa yang mereka dapat? Sebab itu dalam soalan saya kepada Yang Amat Perdana Menteri dalam
ucapan saya di Parlimen itu, apakah kebaikan, apakah objektif yang ingin dicapai dengan memberikan tekanan sedemikian ini. Dia bukan menekan orang lain, dia menekan 97% orang Melayu Islam di Terengganu. Sedangkan satu ketika dahulu bila satu barisan dengan Perdana Menteri dan juga parti beliau, mereka jugalah yang telah pun memperjuangkan hak royalty untuk masa tu sahabat PAS. Up to 20% pada waktu itu. Jadi ini yang menjadi masalah dalam negara kita. Kita bercakap satu bab, kita nak laksanakan satu bab yang lain.